Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan ikhwah yang dikasihi sekalian, kita sambung bacaan dalam kitab Panduan Lengkap Akidah karangan Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah, dan perbahasan kita masih lagi mengenai rukun iman yang ke berapa? Beriman dengan hari akhirat. Rukun iman yang ke-5, beriman dengan hari akhirat. Dan kita perhatikan surah 341. Setelah penulis menyebutkan tentang tanda-tanda akhir zaman atau tanda-tanda hari kiamat yang kecil atau yang dan sederhana dan yang besar, penulis membahaskan atau menyebutkan tentang antara tanda-tanda hari kiamat yang besar, iaitu munculnya Al-Mahdi atau munculnya Imam Al-Mahdi. Kata penulis, kami telah sebutkan tanda-tanda hari kiamat yang besar secara umum. Sekarang kita menyebutkannya pula secara terperinci, di mana yang pertama ialah munculnya Al-Mahdi. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqadi al-ayyamu wa la yadhhabu ad-dahru hatta yamlika al-arab rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Hari-hari tidak akan berkesudahan dan zaman tidak akan berakhir sehingga orang-orang Arab dipimpin oleh seorang lelaki daripada ahli keluargaku yang namanya sama seperti namaku. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain dengan sanad yang sahih. Kita perhatikan surat sebelah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berkata, hadis-hadis yang menetapkan tentang munculnya Al-Mahdi adalah sahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dan yang lain. Nama Al-Mahdi ialah Muhammad bin Abdullah. Jadi saya ingat, boleh digariskan itu, digariskan perkara tersebut, kerana ini merupakan antara ciri-ciri beliau. Ini sekiranya ada yang mendakwa dirinya Imam Mahdi, sedangkan namanya ini nama sejak lahir, itu dia punya kata kunci dia, bukan nama pena, bukan nama pinjam, nama dari lahir. Ini nama bapa dia dan nama dia dari kecil, Muhammad bin Abdullah, anak keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, cucu
Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan muncul di akhir zaman, ketika mana keadaan penuh dengan kezaliman dan apa tu? Tak tahu. Kalau antum tak tahu, kita lagi tak tahu. Kelaliman. Ketika mana zaman penuh dengan kezaliman dan, atau boleh saya kata, atau huru-hara lah kita kata, ya, kezaliman dan huru-hara. Lalu dia mengubahnya kepada keadilan dan kebahagiaan. Manusia dalam membicarakan tentang Al-Mahdi terbahagi kepada 3 kelompok. 2 kelompok yang bertentangan dan 1 kelompok pertengahan. Kelompok pertama ialah mereka yang mengingkari munculnya Al-Mahdi. Ya, ni ada golongan yang mengingkari kedatangan Al-Mahdi. Mereka adalah sebahagian penulis, yakni sebahagian ahli akademik pada zaman ini yang tidak mempunyai ilmu tentang hadis dan tidak tahu menahu tentang perkara atau perkataan para ulama. Yani mereka tidak ada latar belakang agama. Mereka hanya mengandaikannya dengan akal dan fikiran mereka semata-mata. Yani mereka cuba memahami isu perkara hari kiamat dan tanda-tanda besarnya dan isu Imam Mahdi ini daripada sudut akal, falsafah semata-mata. Kelompok kedua ialah kelompok yang berlebih-lebihan dalam perkara ini. Mereka berasal daripada aliran-aliran sesat, sehingga setiap aliran sesat mendakwa tokoh utama mereka sebagai Al-Mahdi yang ditunggu. Golongan Syiah Rafidah mendakwa bahawa Al-Mahdi ialah imam mereka yang mereka tunggu-tunggu kemunculannya dari lorong bawah tanah, yang ini sedang berada di bawah tanah. Mereka menamakannya Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari. Perhatikan nama dia, ya, nama sahaja dah lain. Dia masuk ke dalam lorong bawah tanah di Samura semasa kecil, sejak lebih 1000 tahun. Lalu sejak itu mereka telah menantikan kedatangannya. Ini tuan-tuan boleh lihat ada satu yang tak kena di situ. Pertama dari sudut namanya, kemudian tentang dia masuk bawah tanah. Apa gerangan maksud tersebut, ya. Dan kemudian hal ini telah berlaku sejak 1000 tahun. Sedangkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, umur umatku antara berapa? 60 dan 70 tahun. Betul? Ini dah sampai 1000 tahun, ya. Dan mereka masih lagi menanti kedatangan dia. Demikianlah sesiapa yang ingin berkuasa dan ingin mempunyai pengaruh atas manusia dan menipu orang ramai, maka dia akan mendakwa sebagai Al-Mahdi yang ditunggu. Sebagaimana orang-orang sufi yang hendak menyesatkan orang ramai akan mengaku dirinya berasal daripada kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bahawasanya dia daripada keturunan Sayyid, atau mungkin di sini disebut Habib, ya. Sedangkan tujuan dia ialah untuk nak meraih pengaruh, mendapat pengaruh.
kedudukan dan kepentingan-kepentingan yang lain. Tapi nak mengatakan bahawa isu Imam Al-Mahdi ini memang telah menimbulkan banyak polemik, banyak perbahasan, dan bahkan jangan terkejut sehingga pertumpahan darah, seperti mana peristiwa berdarah yang berlaku pada tahun 1980 di Tanah Suci Mekah pada satu pagi waktu subuh. Siapa nama dia? Juhaiman, seorang pemuda Arab Saudi. Tak semena-mena dia mendakwa dirinya Imam Mahdi bersama dengan pengikut dia. Mereka menyerang jemaah yang baru selesai solat subuh di Masjidil Haram, di bumi Mekah, di bumi tanah haram, tanah suci Mekah. Yang mana antara erti haram itu apa artinya, tuan-tuan? Kita kata tanah suci haram, al-haram. Antara maksud dia ialah haramnya menumpahkan darah, haramnya mengangkat senjata. Tapi itulah benda pertama yang mereka buat. Mereka angkat senjata, dan bukan di sebarang tempat, di kawasan Mataf. Tuan-tuan tahu kawasan Mataf? Itu kawasan di sekeliling Kaabah, itu tempat orang melakukan tawaf di situ. Dan dengan tipu daya, ketika itu kawalan keselamatan tak seperti pada hari ini. Ada penjaga pintu. Dulu tak ada. Tapi itulah asal usulnya ada penjaga pintu sejak daripada peristiwa ini. Mereka datang dengan berpura-pura mengusung keranda-keranda jenazah. Ya, mereka, Juhaiman dan pengikut-pengikut dia mengusung keranda-keranda jenazah. Sedangkan dalam kotak yang diusung itu penuh dengan senjata berat. Ya. Lalu tak semena-mena selepas imam memberi salam, mereka bangkit, dan mereka keluarkan senjata-senjata mereka dan mengarahkan supaya pintu-pintu masuk ditutup dan dikunci. Kesudahannya memerangkap jemaah yang datang nak solat, jemaah yang sedang mengerjakan ibadah umrah, terperangkap kat dalam, menimbulkan rasa takut, cemas yang teramat. Tapi ini semua gara-gara mereka terpengaruh, keliru, sampai terlalu fanatik, ta'assub dengan isu Imam Al-Mahdi ini, sehingga dia mendakwa diri di Imam Mahdi. Dan tapi itulah, pengikut-pengikut pun tak kurang ta'assubnya. Mereka sampai sanggup mengangkat senjata bersama dengan Juhaiman itu. Padahal dia adalah seorang pemuda. Yang ini bukannya seorang syekh, seorang yang dah berumur, yang dikenali sebagai orang yang berilmu, ulama ke apa, seorang pemuda. Tapi lihat bagaimana fitnah. Kalau fitnah itu sudah datang, maka hampir saja dia akan menutup mata daripada melihat kebenaran. Dan kesudahannya mereka telah menguasai Masjid Haram tu sampai beberapa lama. Saya ingat mungkin dalam kurang lebih sebulan barangkali. Yang menara-menara yang tuan-tuan nampak, menara-menara Masjid Haram itu dijadikan posisi-posisi sniper mereka, menembak pasukan keselamatan Arab Saudi setiap kali dia nak menghampiri pintu utama, nak menggempur mereka. Padahal ketika tu tuan-tuan boleh bayangkan, kalau tahun 80-an, yakni keadaan tidaklah secanggih hari ini dari sudut sudut persenjataan, kelengkapan, tidak seperti pada hari ini. Jangan nak dikatakan persenjataan, kereta berperisai pun ketika itu ada tak ada nak menggempur tu.
sehingga mereka terpaksa, kerajaan terpaksa minta bantuan kepakaran daripada luar dan sebagainya. Tapi akhirnya mereka telah digempur oleh pasukan keselamatan Arab Saudi, dan akhirnya kesudahan mereka ialah di kawasan di bawah Mataf tu. Kawasan Mataf yang kita lihat pada hari ini sudah ditutup semuanya. Tapi tidak berapa lama dahulu, saya ingat mungkin dalam kurang 10-20 tahun yang lepas, ada kawasan tangga boleh masuk kat bawah, di bawah kawasan Mataf untuk pergi ke Telaga Zamzam. Jadi akhirnya mereka telah dikepung dan mereka masuk ke dalam kawasan di bawah tu, dan akhirnya mereka telah ramailah yang terbunuh, tetapi Juhaiman sendiri akhirnya telah ditangkap dan akhirnya telah dihukum dan dikenakan hukuman bunuh, kena pancung. Tapi itulah kesudahan dia. Dan saya ingat masa tu ada seorang rakan saya, sebab masa tu saya masih kecil, dan kawan sekolah saya, dia ayahnya, kalau tak silap, ayahnya daripada Kanada ke mana, Kanada, tapi pergi ke Tanah Suci, masuk Islam, pergi ke Tanah Suci barangkali untuk nak belajar dan sebagainya. Tapi mungkin agak yang semangat, datang pula kawan ni, elok-elok dia dah sampai ke Mekah nak belajar, Imam Mahdi muncul. Dia pun join. Ini kawan ayah saya lah, orang Kanada masa tu, saya ingat lagi. Dia join, tapi dia terbunuh agaknya, terbunuh sekali bersama dengan ahli kumpulan Juhaiman tersebut. Tapi nak kata inilah antara fitnah yang timbul akibat ta'assub sebahagian pihak dengan Imam Mahdi ini dan kekeliruan mereka. Baik, demikian dua kelompok ekstrim dalam isu Imam Mahdi ini. Kelompok pertengahan ialah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menetapkan munculnya Al-Mahdi sesuai dengan dalil-dalil sahih mengenai namanya. Tengok benda yang pertama, nama dia, nama bapa dia, nasab dia. Yang ini suatu benda yang tak boleh direka-reka, benda yang sudah ada sejak lahir. Dan waktu kedatangannya, Ahlus Sunnah tidak melampaui apa yang dinyatakan dalam hadis. Mereka tak berkata lebih tentang Imam Mahdi ini, melebihi apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tuan-tuan? Kerana dia mengenai benda yang akan berlaku di masa hadapan. Benda gaib atau tidak tuan-tuan? Benda gaib, ada benda yang akan datang kemudian. Mana mungkin kita boleh berijtihad tentang isu Imam Mahdi ini dan itu. Munculnya Al-Mahdi memiliki tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama. Al-Allamah As-Safaraini, beliau seorang ulama Palestin, wafat tahun 1188 Hijrah, yakni kira-kira kurang lebih 300 tahun dahulu. Dia berkata, banyak pendapat tentang Al-Mahdi, sehingga ada yang berkata tidak ada Mahdi kecuali Nabi Isa AS. Ini tanggapan sebahagian bahawa Al-Mahdi itu adalah Nabi Isa sendiri. Yang sebenarnya, yang menjadi pegangan Ahlul Haq, golongan yang benar, ialah bahawa Al-Mahdi bukan Nabi Isa, dan bahawasanya Al-Mahdi akan muncul sebelum turunnya Nabi Isa. Riwayat-riwayat yang menetapkan kedatangannya sangat banyak, sehingga mencapai darjat mutawatir. Mutawatir maknanya riwayat hadis mengenai Al-Mahdi ini sangat banyak, sehingga mustahil bahawa riwayat-riwayat itu semua dhaif belaka. Mustahil. Dia mutawatir secara maknawi, yakni dari sudut maknanya. Banyak riwayat menyebut tentang Al-Mahdi ini. Dan hal ini diketahui oleh para ulama sunnah
sehingga mereka mengkategorikan permasalahan tentang Imam Mahdi dalam perkara akidah. Ini kerana itu isu atau perkara Imam Mahdi ini dibahaskan dalam buku akidah yang sedang kita baca ini. Ya, kerana dia melibatkan kepercayaan kita tentang apa yang akan berlaku di masa hadapan. Tuan-tuan, dengan apa yang telah kita baca tadi tentang Imam Mahdi dan tentang kelompok-kelompok yang keliru dan sesat tentang Imam Mahdi ini, saya nak tanya tuan-tuan tentang kemunculan Imam Mahdi ini, yang mana sekarang kita semua yakin, termasuk dalam keyakinan kita sebagai seorang Muslim, sebagai seorang ahli sunnah, bahawa Imam Mahdi dia akan muncul dia akan datang di akhir zaman nanti. Baik, itu saya ingat tidak ada perselisihan. Tapi di sini kata kunci. Kedatangan Imam Mahdi nanti akan diperakui oleh siapa? Yakni siapakah yang akan mengumumkan kedatangan Imam Mahdi itu? Siapa yang layak, kita katalah, atau dengan siapa kita nak ambil berita atau kenyataan bahawa Imam Mahdi sudah muncul? Dari siapa kita nak ambil berita itu? Atau adakah dengan ijtihad kita sendiri? Atau siapa? Ada jawapan tak? Sebab kalau tuan-tuan buka di media sosial, ada juga orang-orang Melayu kita yang kata, oh, Imam Mahdi dah muncul. Ini keliru sehabis keliru, celaru sehabis celaru. Siapa yang kata? Entah siapa, si fulan dia yang kata. Dia yang memberi breaking news. Breaking news apa? Berita terkini. Dan saya boleh tambah, hiburan sensasi. Imam Mahdi dah muncul. Sebab ini hanya penglipu lara yang mengumumkannya. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, siapa yang layak? Adakah sesiapa saja? Jawapannya tidak sama sekali. Sebaliknya, selayaknya kedatangan Imam Mahdi itu diumumkan dan dimuktamadkan tidak lain dan tidak bukan oleh ulama besar. Betul atau tidak tuan-tuan? Betul atau tidak? Cuba fikirkan, benda besar macam ni, Imam Mahdi ni, isu kecil atau besar? Besar. Padahal ia pun tanda hari kiamat yang besar. Maka dia adalah isu besar. Mana mungkin berita kedatangan Imam Mahdi itu diumumkan oleh orang picisan, orang yang lekeh, orang awam yang jahil? Mana mungkin? Aib, segala aib atas kita umat Islam. Berita sebegini besar disampaikan oleh Luka' bin Luka', Abu bin Labi. Mana mungkin? Justru kita kena tegaskan bahawa tidak mungkin berita kedatangan Imam Mahdi itu disampaikan kepada umat dan dimuktamadkan sebagai benar kecuali daripada para ulama Rabbani, ulama kibar, ulama besar yang thiqah, yang dipercayai oleh umat, yang tidak ada sesiapa yang boleh mengatakan bahawa dia berdosa dan sebagainya, ketika mana ketokohan dia, keilmuan dan kesarjanaan dia diperakui oleh masyarakat Islam. Baik, lihat di perenggan di bawah tu, di pertengahannya, maka beriman dengan kedatangan Al-Mahdi adalah wajib, sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama, sebagaimana yang disabdakan dalam hadis dan tercatat dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yani termasuk antara perincian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, beriman dengan kedatangan Al-Mahdi. Kemudian As-Safari ini berkata,
menjelaskan sirah Al-Mahdi, para ulama berkata Al-Mahdi beramal berdasarkan sunnah Rasulullah. Gariskan. Al-Mahdi beramal dengan sunnah. Apa beramal dengan sunnah? Lawan dia apa, tuan-tuan? Apa maksud di situ? Yakni lawan kepada bid'ah. Tak mungkin Al-Mahdi itu dia akan datang beramal dengan bid'ah, walaupun atas alasan bid'ah hasanah. Kerana itu tetap bukan sunnah. Sebaliknya Al-Mahdi beramal dengan sunnah. Tidak. Ini apa ni? Ini tak pasti apa maksud dia. Tapi tak apa. Dia akan berperang. Dia akan berjuang di atas sunnah. Tidak membiarkan sunnah, kecuali dia akan menegakkannya. Tidak membiarkan bid'ah, kecuali dia akan menghapuskannya. Dia menegakkan agama di akhir zaman, sebagaimana Nabi SAW telah menegakkan Islam pada awal sejarahnya. Menghancurkan salib, membunuh khinzir. Salamullah. Ini ada disabdakan, ini ada disebutkan dalam hadis. Menyatukan kaum muslimin, sehingga membuatkan kaum muslimin saling berkasih sayang antara sesama mereka, memenuhi alam dengan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kezaliman. Seperti yang kita lihat pada hari ini. Apatah lagi dengan apa yang berlaku di bumi Palestin pada hari ini. Keadilan atau kezaliman. Kita semua setujulah mengatakan bahawa itu memang kezaliman yang sangat dahsyat. Dan lebih pelik lagi ketika mana kerajaan-kerajaan yang dikatakan demokrasi, keadilan, kebebasan, mereka turut sama bersekongkol dengan kezaliman golongan Yahudi itu. Tidak ada mana kerajaan barat yang berani untuk membantah kezaliman Yahudi itu. Hanya beralasan kepada apa yang dilakukan oleh Hamas pada awal serangan, membunuh, dakwaan membunuh orang-orang yang tak bersalah dan sebagainya. Mereka menjadikannya sebagai justifikasi untuk serangan balas yang dilakukan oleh Yahudi, yang secara terang jelas membunuh orang-orang awam, wanita, orang-orang tua, anak-anak kecil, bayi. Dibunuh nyawa-nyawa yang tidak berdosa, dalam angka korban yang jauh berlipat kali ganda berbanding dengan angka korban yang dicatatkan di pihak Yahudi. Mereka hampir sahaja mereka menutup mata mereka tentang kezaliman yang dilakukan oleh Yahudi tersebut, tanpa ada walau sepatah pun bantahan. Jadi kita katakan ini adakah ini keadilan ataupun kezaliman, ya? Jadi kita semua setuju bahawa ini jelas ada kezaliman, sedangkan tiada mana pihak yang mampu menuntut keadilan itu. Dia juga berkata tentang sifat Al-Mahdi, kemudian muncul seorang lelaki daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Mahdi, yang memiliki latar sejarah, latar belakang yang baik, yang akan memerangi kota Kaisar. Zahirnya kota Kaisar ini adalah kota Roma. Dia adalah pemimpin terakhir daripada kalangan umat Muhammad. Dan pada zamannya Dajjal akan muncul, manakala Isa bin Maryam akan turun. Terus kita lihat surat sebelah, perenggan di bawah tu. Beberapa golongan sesat mendakwa dirinya Al-Mahdi di zaman
di zaman kini yang jauh sebelum waktunya, dan sifat-sifat mereka sama sekali tidak cocok dengan Al-Mahdi. Mereka hanya ingin diikuti orang-orang awam yang jahil. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, ya. Golongan yang ingin menempah nama, mendapatkan kedudukan dan pengaruh dalam kalangan orang-orang awam, ya. Memanfaatkan sosok Al-Mahdi demi mewujudkan cita-cita, demi merealisasikan cita-cita peribadi mereka. Maka Allah membukakan kedok kejahilan, kebohongan mereka dan membungkam kebatilan mereka. Jangan hairan kerana sudah ada orang-orang yang mengaku sebagai nabi dan berdusta atas nama Allah. Ya, ini apa yang peliknya, kalau ada yang datang mendakwa dirinya Imam Mahdi, sedangkan orang-orang yang mendakwa lebih daripada itu pun sudah ramai mendakwa dirinya nabi. Bahkan di tanah air kita pun tak kurang dahsyatnya, salamatullah. Ada yang mendakwa dirinya Tuhan sampai begitu sekali, ya. Ayah Pin didakwa diri Tuhan kan? Ha? Dahsyat tu. Ayah Pin dakwa diri di Tuhan, tapi kemudian dia mati kencing manis. Macam tu. Dahsyat tu. Tapi kesudahan dia pengikut ramai. Itu yang kita pun kadang-kadang pelik juga, ya, macam mana boleh jadi macam tu, ya. Tuan-tuan, ditakdirkan siang tadi ada disampaikan, ada menyentuh tentang isu Al-Mahdi yang kita bahaskan pada malam ni. Dan antara apa yang disebutkan pada siang tadi mengenai kembalinya khilafah, akan kembalinya khilafah setelah hampir 100 tahun khilafah terakhir, khilafah Uthmaniyah terhenti. Juga disebutkan pada siang tadi tentang bagaimana Islam akan tersebar ke seluruh alam, sehingga akan masuk, agama Islam itu akan masuk dalam semua rumah dan disebut semua kemah, ya. Dan dalam apa yang disampaikan itu juga ada beberapa kenyataan yang saya macam agak, pada saya lah agak mengelirukan. Disebutkan bahawa Nabi SAW mengakui cinta kita, digunakan perkataan kita itu. Nabi mengakui cinta kita kepadanya, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Bahkan turut dinyatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam merindui kita. Disebutkan perkataan kita itu. Di samping sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagumi iman kita, para sahabat mengagumi iman kita. Digunakan sekali lagi, ini semua perkataan kita yang digunakan sini. Demikian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam turut mengagumi iman kita umat Islam pada hari ini. Sedangkan kalau kita, yakni timbul persoalan di sini, apakah yang dimaksudkan dengan kita di sini? Adakah umat Islam keseluruhannya tanpa kecuali? Sedangkan kita mengakui dalam masa yang sama perbezaan yang sangat ketara dengan adanya kumpulan-kumpulan firqah, ajaran-ajaran, tarikat-tarikat yang berbeza. Bukan sahaja dalam bab fiqh kalau nak dikatakan, bahkan dalam bab akidah itu sendiri berbeza antara satu sama lain. Iman sebahagian berbeza dengan iman kelompok sebahagian yang lain. Bahkan dalam isu Al-Mahdi itu, seperti mana yang diperincikan dalam yang kita baca tadi,
Sebahagian menafikan kedatangan Imam Mahdi itu, dan sebahagian lain mengatakan Mahdi itu adalah daripada kelompok mereka dan sebagainya. Jadi mana pula kita boleh, jadi timbul persoalan. Dikatakan sahabat Nabi mengagumi iman kita, dan Nabi turut mengagumi iman kita. Kemudian disebut mengakhiri khutbah, dibawakan rumusan-rumusan umat Islam hendaklah yakin akan janji-janji Allah, bersabar dan terus menuntut ilmu dari guru-guru yang mursyid. Apakah yang dimaksudkan dengan guru-guru yang mursyid? Ya, hampir saja seperti digunakan apa? Nah, digunakan terma-terma yang sama-sama. Melakukan amal saleh dan jangan, perhatikan, dan jangan terlibat dengan perkara yang membawa fitnah. Apa maksud ni? Jangan terlibat dengan perkara yang membawa fitnah. Ada siapa yang boleh merumuskan ini apa ni? Teka-teki. Ada siapa yang boleh merumuskan, menyimpulkan, merungkaikan teka-teki ini? Apa maksud dia? Jangan terlibat dengan perkara yang membawa fitnah. Saya boleh mengandaikan bahawa yang dimaksudkan di sini ialah jangan dibangkitkan, jangan dibahaskan, dan jangan diperbesarkan isu-isu khilafiyah. Menurut mereka, istilah khilafiyah, istilah khilafiyah ini merujuk kepada apa yang dinyatakan oleh sebahagian bahawa dia adalah perkara khurafat, bahawa dia adalah perkara bid'ah yang tidak diamalkan, yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada sebahagian mengatakan bahawa dia adalah perkara-perkara syirik yang menyalahi akidah. Ini semua diistilahkan sebagai perkara khilafiyah. Ini perkara perselisihan yang membawa kepada fitnah. Justru disebut di situ, dan jangan terlibat dengan perkara yang membawa fitnah. Jangan dibangkitkan isu-isu yang ada perselisihan, kerana boleh membawa kepada perpecahan, seolah-olah umat Islam pada hari ini memang bersatu. Realiti menunjukkan bahawa tidak ada perpecahan dalam kalangan umat Islam seteruk seperti yang kita lihat pada hari ini. Jadi perpecahan apa yang kita yang kita nak elakkan di sini? Perpecahan itu memang ada. Kemudian disebut sebagai umat Islam, berpeganglah dengan akidah dan keyakinan yang benar, bersyariat dengan betul, berakhlak mulia dalam kepelbagaian dan cabaran semasa dan mendatang. Ini semua sekali lagi bagi saya perkataan-perkataan yang penuh dengan teka-teki. Apakah itu akidah yang benar? Adakah akidah Syiah? Adakah akidah Asy'ariyah, Maturidiyah? Yang mana satu akidah yang benar? Bagaimana pula dengan tarikat-tarikat? Masing-masing mempunyai akidah-akidah yang ada perbezaan, perincian perbezaan. Atau kita hendak meletakkannya di bawah kapet, you sweep it under the carpet. Yang ini jangan disibuk-sibukkan, biarkan, anggap sahaja dia tidak wujud. Sedangkan benda ni memang sudah lama menggamit umat, sejak sekian lama. Mana pula kita nak tutup mata sahaja, ibarat nak menutup matahari dengan tangan di waktu tengah hari. Apakah mungkin ya kita dapat menutup perkara-perkara ini semua? Kita nak kesampingkan seolah-olah dia tidak ada. Jadi apabila menyebut tentang isu Al-Mahdi ini, tuan-tuan, dengan perkembangan yang berlaku di Timur Tengah, di Palestin, kita tegaskan bahawa kemenangan memang
Allah janjikan buat orang-orang yang beriman. Betul atau tidak? Allah kata wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan telah memang menjadi janji kami, janji Allah untuk memberi kemenangan ke atas orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain Allah kata inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Sesungguhnya kami akan memberi kemenangan dan bantuan, pertolongan kepada para rasul dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia. Tapi dalam masa yang sama kita lihat di manakah kemenangan itu? Sedangkan golongan yang paling hina, tuan-tuan, golongan yang paling hina, manusia yang paling hina pada hari ini, menindas umat Islam, golongan yang terlaknat, golongan yang dimurkai Allah, menindas umat Islam. Bagaimana benda itu berlaku? Sepatutnya di sini kita bermuhasabah. Bermuhasabah. Ada sesuatu yang tidak kena di sini. Manusia yang telah dimuliakan oleh Allah, orang-orang Islam, orang-orang beriman, dibiarkan dihina oleh golongan terlaknat, golongan yang dimurkai oleh Allah, saudara mara, monyet dan khizir. Betul atau tidak? Mereka menghina umat Islam pada hari ini. Semestinya dengan qada dan qadar. Tinggal lagi kita kena memahami, kita nak memahami bagaimana keadaan itu berlaku. Sedar tak sedar, perkara ini telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya Nabi bersabda, yushaku an tada'a alaikumul umam. Hampir sahaja umat-umat manusia akan mengelilingi kamu, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, seperti mana manusia berkerumun mengelilingi juadah makanan yang hendak dijamah. Bayangkan, makan di dalam dulang, orang-orang datang mengelilingi juadah makanan itu, kan? Nabi mengumpamakan umat-umat yang lain mengelilingi umat Islam, dan umat Islam itu menjadi juadah makanan di tengah-tengah itu yang nak apa? Yang nak disuap, yang nak dimakan. Sahabat mendengar hadis ini mengatakan, awa min qillatin nahnu yawma idzin. Apakah hal itu berlaku kerana jumlah kita sedikit pada hari itu, pada ketika itu, wahai Rasulullah? Apa kata Nabi? La, tidak. Bal antum yawma idzin katsir. Bahkan kamu ketika itu ramai. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Hanya sahaja keadaan kamu ketika itu seperti buih-buih lautan. yakni buih-buih yang membawa kotoran itu, yakni umat yang berada pada keadaan yang tidak sepatutnya, berada dalam keadaan yang tidak sepatutnya. Bagaimana? Apa maksudnya? Sekali lagi saya lihat bahawa perkara ini telah dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini juga ditekankan oleh para ulama. Dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tabaya'tum bil 'inah." Sekiranya kamu sudah mula berjual beli dengan cara jualan 'inah, salah satu daripada banyak jenis-jenis jualan riba. Wa akhadtum aznabal baqar, dan kamu mula sibuk dengan ternakan. Wa raditum bizar', kamu juga sudah sibuk dengan bercucuk tanam, yakni sibuk dengan hal-hal keduniaan. Wa taraktumul jihad, dan kamu tinggalkan jihad. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan timpakan kehinaan di atas kamu. La yanzi'uhu minkum hatta tarji'u ila dinikum, Allah tidak akan menghilangkan kehinaan tersebut melainkan sesudah kamu kembali ke agama kamu. Perhatikan, Nabi menyebutkan keadaan umat Islam, masalah yang mereka hadapi, kesan daripada masalah itu, dan Nabi tak berhenti di situ. Kesudahan hadis Nabi memberikan cara penyelesaian.
Apakah cara penyelesaian? Dan ini yang kita kena beri fokus. Nabi kata, Allah tidak akan menghilangkan kehinaan itu melainkan setelah kamu kembali ke agama kamu. Jadi timbul persoalan, tuan-tuan. Sehingga kamu kembali ke agama kamu. Maknanya, dengan kata lain, tuan-tuan, selagi mana kita tidak kembali kepada agama, maka selagi itulah kehinaan akan terus menggamit. Betul atau tidak? Dan itu yang kita lihat. Sejak sekian lama isu Palestin baru berlaku, sedar tak sedar sudah hampir 70 tahun. Sudah 70 tahun umat Islam dihina, umat Islam di Palestin dihina oleh orang-orang Yahudi laknatullah ini. Dan kita tak nafikan apa yang dilakukan pada baru-baru ini memang itu kemuncaknya, hampir saja kemuncaknya. Yani pembunuhan yang dilakukan dengan angka yang paling barangkali yang terbesar sejak sekian lama ini. Jadi bila masakah kehinaan itu akan dihilangkan, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Apabila kita kembali ke agama, apabila kita kembali menghayati semula agama Islam dengan erti kata yang sebenar. Dan ini cabaran dia, tuan-tuan, dan hampir sahaja tidak dibahaskan, hampir sahaja seperti ada kekeliruan yang tak kurang dahsyat. Disebut permasalahan semua masing-masing mengeluh, mengadu, merintih, meluahkan rasa marah, geram. Tapi adakah itu akan menyelesaikan permasalahan? Jawapannya tidak. Apatah lagi dengan hadis yang telah kita bacakan tadi. La yanzi'uhu minkum. Allah tak akan hilangkan kehinaan itu melainkan setelah kamu kembali kepada agama kamu. Jadi persoalan di sini, tuan-tuan, apakah yang dimaksudkan dengan kembali kepada agama? Adakah kembali kepada agama seperti mana agama anutan orang Syiah? Dalam kalangan orang Syiah pun mereka berselisih. Adanya antara Syiah ini, Syiah Ja'fariyah, Syiah Imam 12. Yang mana satu? Agama Islam yang sebenar. Adakah kembali ke tarikat? Tarikat pun ada macam-macam tarikat. Yang mana satu? Adakah dengan kembali kepada fahaman ini, fahaman itu? Asy'ariyah ke Maturidiyah ke? Pada hari ini digabungkan pula dua benda yang berbeza, itu Asy'ariyah, Maturidiyah. Kan? Kita kata yang mana satu? Asy'ariyah, Maturidiyah. Mana pula digabungkan dua fahaman akidah yang berbeza itu? Yang mana satu? Yang dimaksudkan dalam hadis, sehingga kamu kembali ke agama kamu. Kita tak dapat lari daripada mengatakan bahawa agama yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah agama seperti mana yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mana baginda menyabdakan hadis ini, iaitu agama yang berteraskan kepada Al-Quran dan hadis mengikut pemahaman para sahabat, atau dengan kata lain mengikut fahaman salafus salih. Fahaman salafus salih. Dan ketika itulah seperti mana yang Allah sebutkan dalam ayat Quran, in tansurullah yansurukum. Sekiranya kamu menegakkan agama Allah, maka Allah akan berikan kemenangan kepada kamu. Saya lihat, tuan-tuan, kita saban hari kita berdoa, betul atau tidak? Ya Allah, berikan kemenangan. Ya Allah, turunkan kemenangan. Ya, turunkan bantuan, hancurkan musuh-musuh Islam. Adakah berlaku? Adakah benda itu berlaku? Adakah kemenangan Allah turun? Sepatutnya kita bermuhasabah. Sepertinya ada yang tidak kena di sini. Bukankah Allah kata, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan berdoalah kepadaku niscaya aku akan perkenankan? Mengapa seperti doa sekian ramai umat Islam diperkenankan? Atau bagaimana? Jawapannya ialah dalam ayat terakhir yang kita baca tadi. Jika kamu menegakkan agama Allah, Allah akan memberikan kemenangannya ke atas kamu. Dengan kata lain, kemenangan Allah itu bersyarat. Benar, Allah telah berjanji untuk memperkenankan doa para hambanya. Demikian Allah telah berjanji akan memberikan kemenangan ke atas orang-orang yang beriman.
Tetapi tinggal dalam masa yang sama, kemenangan Allah itu ada syarat. Apakah mungkin kemenangan diturunkan ke atas umat Islam ketika mana mereka bergulung dengan syirik, tuan-tuan? Bergulung dengan syirik. Contoh, prajurit-prajurit, pahlawan-pahlawan yang nak pergi ke medan perang memakai tangkal, tuan-tuan. Boleh tak kemenangan Allah datang ke atas mereka? Saya boleh bagi contoh paling mudah. Tentera Sulu yang datang menyerang wilayah Sabah beberapa tahun lepas. Betul atau tidak? Saya yakin bahawa slogan mereka jihad. Jihad, betul atau tidak? Saya ingat dia orang Islam, betul atau tidak? Tentera Ulu Kiram, macam itulah lebih kurang nama dia. Jadi mereka berfahaman bahawa ini jihad. Tapi lihat apa kesudahan mereka. Ketika mana tentera negara kita menghalang serangan mereka, ramai yang terbunuh. Apabila diperiksa mayat-mayat mereka, penuh dengan apa, tuan-tuan? Penuh dengan apa? Penuh dengan tangkal. Ayat-ayat suci Al-Quran diikat pada tempat-tempat yang tak sepatutnya. Ini tangkal, benda-benda syirik. Maka memang layaklah mereka semua dibunuh oleh pasukan keselamatan negara kita. Jadi sekali lagi, agama yang macam mana ya yang kita mengharapkan, yang kita boleh harapkan kemenangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana selagi mana kita tidak laksanakan, dengan kita kembali kepada agama Islam yang benar, maka yakinlah selagi mana itu kemenangan Allah tidak akan turun. Dan kita kena ingat bahawa suka atau tidak, cepat atau lambat, Al-Mahdi akan turun, betul? Nabi Isa akan turun. Itu kita tak perlu nak risaukan. Itu adalah termasuk dalam ketetapan qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Mahdi akan turun, Nabi Isa akan turun, dan seperti mana yang diperincikan dalam apa yang kita bahaskan tadi, bahawa Al-Mahdi dia akan menegakkan keadilan, menghilangkan kezaliman, dan dia akan memperjuangkan sunnah. Dia akan memperjuangkan sunnah, membasmi bid'ah. Perhatikan. Kerana apa, tuan-tuan? Boleh kita katakan di sini, kerana ini semua adalah mukaddimah. Mukaddimah kepada turunnya Nabi Isa kemudian. Kerana di tangan Nabi Isa itulah umat Islam akan berdepan dengan siapa? Musuh paling besar ketika itu siapa? Dajjal. Yang mana pengikut-pengikut dia siapa, tuan-tuan? Yahudi yang duk memerangi umat Islam. Dajjal akan bersama dengan Yahudi akan bersama dengan Dajjal, dan mereka inilah yang akan berdepan dengan Nabi Isa dan juga Al-Mahdi, yang mana kesudahannya Nabi Isa akan membunuh Dajjal itu. Poin yang kita kena perhatikan di sini ialah bahawa ketika itu tentera Al-Mahdi, seperti yang sering disebut tentera Al-Mahdi. Saya nak tanya tuan-tuan, tentera Al-Mahdi itu apa agaknya ciri-ciri mereka? Pendek katalah, adakah mereka golongan yang bergulung dengan syirik? Adakah mereka golongan yang masih keliru tentang boleh seru orang mati atau tidak? Boleh pergi ke kubur mana-mana, ya, wahai kubur sekian-sekian, tolong aku. Yang kawan seorang tu kata, wahai pokok, tolong aku. Agak-agak tentera Al-Mahdi macam tu. Ada pakai tangkal sini, ada nak ambil tabarruk sini, nak berkat sini, tawassul tak tentu pasal, nak ambil syafaat sini, syafaat situ. Atau adakah mereka tentera Islam al-khullas, yang terbaik, yang menegakkan tauhid dengan setulus-tulusnya, menjauhi syirik dengan segala jenis-jenisnya, di samping menegakkan sunnah, membasmi, menjauhi bid'ah dengan segala jenis-jenisnya? Atau adakah mereka ni terpalit juga dengan bid'ah atas alasan ini bid'ah hasanah, seperti yang kita lihat di luar sana? Hampir sahaja semua dah menjadi bid'ah hasanah dan tak ada lagi bid'ah. Betul atau tidak? Hampir seperti tak ada bid'ah sayyi'ah. Tuan-tuan boleh tanya kat luar sana.
Kalau semua bid'ah hasanah, yang mana bid'ah dalalahnya? Hampir tidak dibahaskan sama sekali. Ketika mana semua dah hasanah. Adakah demikian agaknya Al-Mahdi dan tentera dia berdiri di belakang Nabi Isa AS? Jadi kita kena jelas dalam perkara ini bahawa sama sekali tidak mungkin. Justru usah nak dinanti-nantikan atau nak difikir-fikirkan, nak ditunggu-tunggu kedatangan Al-Mahdi itu. Itu bukan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita ialah untuk kita melakukan islah pada diri kita dan ahli keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara diri dan ahli keluarga kamu. Pastikan diri kita menghayati agama, ajaran agama yang sebenar. Pastikan ahli keluarga kita pun begitu. Pastikan kita tidak ada terjebak dalam perbuatan syirik, benda khurafat, benda-benda kufur, benda-benda tahyul, benda-benda yang tak sepatutnya, hal-hal bid'ah sebesar-besarnya, sekecil-kecilnya. Ini yang kita kena perhatikan dan kita kena muhasabah dan perbaiki diri. InsyaAllah ketika mana kita telah melakukan sedaya upaya dengan ilmu dan kefahaman, ketika mana umat Islam telah berusaha gigih memperbaiki diri mereka, maka mereka inilah yang akan layak dengan kedatangan Imam Al-Mahdi. Lalu tidak lama kemudian, dikatakan dalam tempoh masa 7 tahun, Nabi Isa turun, dan ketika itu mereka akan berdepan dengan Dajjal dan golongan Yahudi la'natullah, dan ketika itulah Allah akan memberikan kemenangan kepada mereka. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada soalan ke? Yang dari Imam Mahdi itu turun hingga Nabi Isa turun 7 tahun, Ustaz. 7 tahun. Ada kan? Ada disebut di surah 344. Kita tak baca tadi. Saya bacakan di sini. Perhatikan, kita skip tadi. Surah 344. Ada di perenggan di atas tu, Afwan tadi terlangkau pula. Dia berasal daripada keluarga Nabi, iaitu Al-Mahdi. Dia akan berkuasa selama 7 tahun, memenuhi bumi dengan keadilan. Dia keluar bersama Nabi Isa, membantu Nabi Isa membunuh Dajjal di pintu gerbang Lut di Palestin. Al-Mahdi akan mengimami umat ini salat, dan termasuk yang menjadi makmum di belakangnya ialah Nabi Isa alaihissalam, yang turut sama salat subuh bersama dengan Al-Mahdi dan kaum muslimin yang lain. Afwan terlangkau tadi. Baik, saya ingat. Dia dikenali umur berapa? Sekali lagi? Bila dia akan terkenal? Wallahu a'lam. Bila Imam Al-Mahdi akan terkenal? Wallahu a'lam. Ini perincian tak disebut. Baik, mungkin ada satu lagi poin yang turut ditekankan oleh ulama, bahawa sebelum kedatangan Nabi Isa itu sendiri, umat Islam sudah sampai ke tahap di mana mereka telah menguasai semula Baitul Maqdis itu. Orang-orang Yahudi sudah dihalau lebih awal daripada itu. Dan ini menjelaskan bagaimana Dajjal akan diikuti oleh orang-orang Yahudi, bukan yang berada di Baitul Maqdis pada hari ini. Sebaliknya, Dajjal akan diikuti oleh orang-orang Yahudi dari Isfahan di Iran pada hari ini. Kenapa? Kerana antaranya Baitul Maqdis ketika itu sudah pun dikuasai oleh umat Islam. Kerana itu bila Nabi Isa turun, turun di Menara Putih di Syria, kemudian dia akan pergi menuju ke Baitul Maqdis ketika mana umat Islam waktu itu sedang dikepung oleh Dajjal dengan orang-orang Yahudi serta pengikut-pengikut mereka yang lain, dan baru ketika itulah baru akan berlaku perang besar, dinamakan sebagai
perang besar ya antara orang Islam dengan Yahudi yang kemuncaknya berakhir dengan terbunuhnya Dajjal itu ya. Tapi poin itulah yang menarik di sini ialah bahawa waktu itu Yahudi tidak lagi menghuni Baitul Maqdis. Mereka sudah dihalau keluar ya. Maka yang ada ialah di Isfahan dan mungkin di tempat lain. Tapi di Baitul Maqdis ketika itu sudah pun dikuasai oleh orang Islam. Ya, semoga Allah segerakan kemenangan ke atas umat Islam. Semoga Allah segerakan kemenangan ke atas umat Islam. Semoga Allah segerakan kemenangan ke atas umat Islam. Ya. Kalau ikut situasi sekarang ni, maksudnya macam jauh lagi lah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya, semoga Allah segerakan. Ya, semoga Allah segerakan. Apa yang penting kita usaha dan ikhtiar. Jangan kita berlengah-lengah, ya. Kerana itu yang menjadi tanggungjawab atas kita, ya. Cepat atau tidak, datang atau tidak itu ya terserah kepada Allah untuk tentukan, ya. Apa yang penting ialah kita uruskan diri kita dan tanggungjawab kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.